Kata Buya Hamka, ya, kata Pak Hamka, ya, dia kata apa? Yang terakhir bagi seorang wanita adalah air matanya. Kata Buya Hamka, yang terakhir bagi seorang wanita adalah air matanya. Maksud dia apa tu? Nak bagi tahu, kalaupun ada orang melihat air mata wanita itu sebagai satu kelemahan, tapi barangkali orang itu terlupa bahawa itulah senjata terakhir tapi paling dahsyat dan luar biasa yang ada pada seorang wanita, iaitu air mata. Jadi air mata kita jangan mudah-mudah sangat, ya muslimat. Pagi menangis, tengah hari menangis kat depan suami. Saya stres lah dengan abang-abang, tubik lagi air mata, keluar air mata. Lama-lama air mata tu tak ada nilai. Air mata kita biar ada nilai juga, ya. Jadi air mata kita tu akan jadi senjata yang Pak Buya Hamka kata yang terakhir bagi seorang wanita. Wanita tu ada kehebatan dalam memujuk. Pandangan dia, cara dia memandang suami, daripada hati dia, ya, kasih sayang yang ada pada diri dia, ya, diterjemahkan depan suami. Dia kata, bang, kita ambil lah anak ni bang, jadi penyejuk mata kita, penyejuk hati kita. Tengok, ya, perkataan yang dipilih oleh Asiyah tu perkataan yang memang besar maksud dia. Qurratu ainin. Kalau kata macam ni, bang, kita ambil jadi anak angkat, bang, kita buat pendaftaran kat jabatan pendaftar, tak ada sedap sangat bunyi dia, ya, ambil anak angkat. Tapi ini dipilih apa? Bang, kita ambil dia, anak ini boleh jadi qurratu ain, penyejuk hati. Qurratu ain ni, Ustazah cuba tengok-tengok jugalah apa maksud qurratu ain ni dari segi bahasa dia. Qurratu ain ni dia macam ni tuan-puan, dia macam bola. Ya, macam bola yang dia apa ni bergolek-golek. Bergolek-golek. Maksud dia dari semua sisi bola tu, bergolek-golek tu, dari semua sisi ia adalah penyejuk hati. Macam berbola mata ke bola ke, dari semua sisi. Kita susah nak kata bola tu mana sisi depan, mana sisi belakang, mana sisi kiri kanan, sebab dia bergolek. Jadi dari segala sisi itu, Allahu Akbar, senang hati tengok. Sisi akhlaknya senang hati, sisi rupawannya senang hati, sisi suaranya senang hati, sisi manjanya senang hati. Dan kita tak boleh nak menggambarkan macam mana comel ke apa ke, ya, bayi itu, sehingga kata isteri Fir'aun, bang, kita ambil jadi qurratu ainil li walak. Aku pun rasa dia adalah penyejuk hati, kamu juga bang akan terasa dia menyejukkan hati. Ini fitrah manusia, ya tuan-puan. Sebab itu manusia itu hati jiwa dia selalu rasa inginkan anak. Ini fitrah manusia. Ya, anak itu memang sesuai sekali dididik, dibentuk sehingga menjadi penyejuk hati. Pun begitu, ada yang Allah uji tidak ada anak, pasti ada hikmah yang besar juga. Dan apa kata Asiyah? La taqtuluh, jangan bunuh bang. Nampak dah ni kemarahan di wajah seorang suami. Sebab dia tak ada kerja lain. Tengok jantina anak ni, lelaki ke perempuan? Lelaki, bunuh. Jadi direct kata Asiyah, la taqtuluh, tolonglah jangan bunuh bang. Dan penggunaan muslimin muslimat taqtuluh ini adalah menggunakan kalau dari sudut dhamir tu dia guna jamak untuk ramai. Kenapa Asiyah bila bercakap dengan suami menggunakan perkataan ataupun dhamir jamak? Jamak ni maknanya ramai, antum. Patut guna anta, la taqtulhu. Tapi digunakan la taqtuluh. Ini ada beberapa yang disebut juga dalam kitab tafsir.
menunjukkan bagaimana sisi cerdiknya, hebatnya Asiyah dalam menyantuni suaminya walaupun suaminya zalim. Kenapa? Apa yang ditunjukkan oleh perkataan jamak tadi, taqtuluh tadi? Asiyah menggunakan perkataan yang menggambarkan dia meletakkan posisi dirinya sebagai seorang isteri dan Firaun adalah sebagai seorang suami yang kena dipandang dengan penuh penghormatan sebagai suami walaupun sebagai seorang penguasa dia adalah orang yang zalim. Okey tuan-puan? Sebab main dengan suami ni tuan-puan, kalau kita tak ada hormat dengan suami, suami kita pun 1000 kali tak hormat kat kita. Padahal kita syarat dengan dakwah, kita syarat dengan mesej. Ni mesej nak bagi kat suami ni apa dia? Suami saya tu ustazah memang masa ustazah tengok kat Dataran Putra, Masjid Putra, dia pakai seluar panjang, dia pakai jubah. Tapi ustazah dia main golf pakai seluar pendek. Contoh, nak bagi tahu suami kita tak jaga aurat. Ya? Jadi kita ni nak nasihat suami, bang, tak usahlah dosa-dosa kering macam tu bang. Benda yang rasanya tak payah jadi berdosa lah bang. Setakat nak ubah seluar pendek ke seluar panjang, kita nak berdosa ke tuan-puan? Lebih baik tak payah, pakai je seluar panjang. Banyak hikmah ke seluar panjang, nyamuk pun tak gigit, kan? Ya? Kalau kita nak pemudahkan urusan tu. Tapi bila kita nak tegur suami, bang, masjid tu dekat dengan rumah kita, sepelaung bang. Masjid yang sangat indah, yang penuh dengan fasiliti. Ya Allah bang, kita nak macam mana lagi bang? Kenapa tak terasa dipanggil-panggil untuk datang masjid? Kita ada mesej nak sampai. Tapi tuan-puan, ustazah boleh katakan, kalau tidak langsung ada rasa hormat seorang isteri pada suami, aku tetap kena hormat dia, kena layan dia, kena santuni dia. Dan dalam masa yang sama aku nasihat, aku berdoa, insya-Allah tuan-puan, yang ini cepat sampai ke hati suami itu. Ini ditunjukkan contoh oleh Asiyah. Dan suaminya sangat zalim. Ada tak dekat sini yang suaminya zalim macam Firaun? Pasti tidak ada. Tadi suami kita hantar lagi puan-puan kan? Ya hantar, okey yang dengar ceramah ustazah tu baik-baik ya. Abang nak pergi pasar ni, dia kata dia terbalik pula kan ya. Ataupun dia nak sesok khabar, dia kata ayang pergi dengar elok-elok. Lepas tu ayang berubahlah berhijrah, kata dia. Dia tak datang dengar. Tapi tu kira baik dah tu tuan-puan. Bukannya Fir'aun zalim macam Fir'aun. Tapi Allah uji kita para isteri, suami tu ada lompong sikit sebanyak, kekurangan sikit sebanyak, kelemahan sikit sebanyak, langsung kita tak boleh hormat dengan suami. Saya ustazah, kalau suami saya nasihat dalam hati saya kata apa, eleh dia ni, macamlah bagus sangat. Tuan-puan, kalau tak ada rasa hormat, macam mana suami kita nak dengar nasihat kita? Tengok hebatnya Asiyah. La taqtuluh. Ayat tu memberikan satu penghormatan. Cakap dengan hormat, jangan bunuh dia bang. Asa an yanfa'ana, boleh jadi dia boleh memberi manfaat kepada kita semua. Au nattakhidhahu walada, ataupun kita ambil dia jadi anak kita sajalah, kita pun tak ada anak. Wahum la yash'urun. Ya Allah sebut dalam keadaan mereka semua tu tak tahu pun yang sebenarnya ini adalah plot penceritaan, plot takdir. Satu, nak pulangkan balik anak ni pada mak dia. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan yang kedua, nak jadikan, nak angkat Nabi Musa ini sebagai Nabi dan Rasul. Semua orang dalam keadaan tak perasan pun perjalanan takdir itu. Masya Allah. Itulah yang kita lalui dalam hidup kita tuan-tuan. Kalau tak sabar, tak nampak hikmah. Tak sabar. Ya tak sabar, macam mana nampak hikmah tuan-tuan? Padahal setiap benda yang Allah jadikan, takdirkan pada kita, mengantarkan kita kepada takdir yang lain, kepada nasib yang lain, kepada keadaan yang lain. Tapi tak sabar, nanti tak bertemu dengan benda tu. Sebab tu kena sabar. Ya Allah, ya Tuhan, Kau bagi aku sakit, ya Allah. Pasti ada hujung dia kepada kebaikan. Sabar dengan perjalanan takdir. Tak ada benda datang daripada Allah kecuali kebaikan.